Tetapi mereka pendatang, ampun tuanku. Patik sekali lagi mohon ampun dan maaf, dan kami berharap tuanku mengambil tindakan mengarah. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas masalah kaum Melayu yang merasa dihina. Ucapan Makcik dari Kamboja mengenai kaum Melayu Malaysia malas rupanya mendapat tanggapan banyak warga. Yuk kita simak ya. Orang Kamboja memang rajin. Nak dibandingkan orang Melayu, malas. Itu. Yang marah gurau saja. Orang Melayu ke, orang Kamboja ke, tak ada beza. Yang penting rajin. Selagi Sejak semalam kecoh di media sosial mengenai seorang peniaga wanita dari Kamboja yang didakwa telah menghina orang Melayu di media sosial. Susulan dari itu, dia telah dikecam teruk oleh netizen sehingga wanita itu tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Bagaimanapun warga maya masih tidak berpuas hati apabila menganggap penghinaan itu tidak boleh dimaafkan. Wanita tersebut turut memuat naik satu lagi video dengan lantang mengatakan bahawa dia tidak kisah dengan cacian dan makian netizen terhadapnya kerana kejayaannya dibina di atas usahanya sendiri. Seorang TikTokers Malaysia kurang senang dengan kenyataan dibuat oleh warga Kamboja tersebut. Dia memuat naik satu video ditujukan khas kepada Tengku Mahkota Johor agar tindakan sewajarnya dapat diambil terhadap usahawan tersebut. Ibu. Apa benda lah yang pening kepala aku lampau ni, nak apa? Nak tanya apa aku nak tenor? Si hari ni punya Abang Jantin dah sampai belum? Tanya ni. Apa dia nak tanya apa? Kalau orang suka bercerita tentang hal itu, maksudnya apa? Baguslah tu. Tanya mani maksudnya apa mani? Kalau orang cakap kita tu. Orang cerita hal kita, maknanya dia nak transfer pahala dengan kita. Dia nak transfer pahala dengan kita. Dia nak transfer pahala dengan kita. Dia cari dosa yang mengumpat. Jadi yang pahalanya itu bagi dekat kita. Yang diumpat. Jadi di akhirnya dia itu muflis. Jadi kalau orang bercerita pasal kita, bermakna kita hebat. Macam mana kehebatan Nabi kita. Ni dia sekarang mak dia bercerita tentang kehebatan Nabi kita. So kalau orang yang tak hebat ni, orang tak cerita lah nya. Yang biasa cerita pasal orang ni, orang-orang tu hebat. Macam I lah. Kalau orang selalu cerita pasal I, wow hebatnya I ni kan. So ada aku kisah. Orang nak cerita pasal aku ke, nak mengata aku ke, nak cakap buruk pasal aku ke, nak apa ke, aku tak minta makan dengan kau orang lah. Pergi makan dengan kau orang. Apapun buat hati akak sakit, saya minta maaf. Sekurang-kurangnya saya dah lepas kesalahan, kena minta maaf. Kalau salah saya tu, saya minta maaf. Tapi kalau yang menghina saya pun, saya maafkan. Sebab saya nak berlapang dada. Saya tak nak hidup dalam keadaan yang menyakitkan hati. Lama-lama kita yang tua sebelum usia, biarlah saya tua sebelum usia tapi nampak macam 30-an. So saya minta maaf dari saya untuk nak puaskan hati akak-akak tu, saya tak mampu. Okey? Lagi apa? Oh, dia kata apa? Yang dalam tu kenapa? Ada juga yang tak ada gaya. Tak apalah kak. Diorang kan cakap tu semua betul. Kita je yang salah kak. Jadi kita minta maaf je kak. Okey. Saya pun maafkan diorang semua kak. Saya maafkan diorang sebab saya nak hati saya lapang. Kakak. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Menghadap Raja yang disanjung TMJ, Tengku Mahkota Johor, patik rakyat 01, rakyat Johor, sangat terkesan dengan kata-kata makcik yang bergurau dan mempermainkan bangsa Melayu.
secara terang-terangan makcik yang mengaku berasal daripada Kemboja secara sengaja mempermainkan dengan riak muka dan gaya, memperbodohkan bangsa Melayu dengan kata-kata malas dan sebagainya. Ampun tuanku, Patik dan rakyat 01 mengharap supaya tuanku bertindak kerana kami dipahamkan makcik ni berada di Skudai Johor, membuka perniagaan di negeri kita yang tercinta ni tuanku. Dan tuanku, seperti yang tuanku arahkan, kami semua hendaklah bersatu padu. Tak kira apa kaum dan bangsa, tetapi mereka pendatang yang lahir di Kemboja dan dibesarkan di Malaysia ini, mengikut pengakuan mereka, makcik itu telah membuat onar, menyebabkan kami rakyat tidak selesa. Mohon tuanku perkenan untuk mengarahkan pihak-pihak yang berwajib mengambil tindakan yang tegas kepada makcik ini. Dan kalau perlu dihalau daripada negeri Johor. Ampun tuanku. Patik, sekali lagi mohon ampun dan maaf, dan kami berharap tuanku mengambil tindakan, mengarahkan pihak yang berwajib supaya dengan tegas menghukum dan memberi pengajaran kepada makcik ini, dan memberi pengajaran juga kepada yang lain supaya agama, bangsa dan negara jangan dipermainkan demi untuk kehidupan yang harmoni di negeri kita 01 dan negara kita Malaysia. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah Patik, pohon diampun. Begitulah guys tanggapan seorang warga Malaysia mengenai ucapan makcik Kamboja. Sejauh ini memang belum ada tanggapan Sultan Johor, tapi kami ada video mengenai kegiatan Sultan Johor dan Sultan Kelantan. Yuk kita simak ya. Ibrahim, ibni almarhum Sultan Iskandar hari ini berkenan meluangkan masa melawat patung memorial Genghis Khan yang juga patung berkuda terbesar di dunia. Kompleks monumen itu adalah antara destinasi tarikan pelancong utama yang terletak di tepi Sungai Tul dalam wilayah Tuf, kira-kira 54 km dari ibu kota Mongolia. Kawasan tersebut menempatkan patung Genghis Khan berstruktur besi setinggi 40 meter. Patung yang siap dibina pada tahun 2008 menghadap ke arah timur sebagai simbol tempat kelahiran Genghis Khan dan amat unik sehingga menjadi daya tarikan pelancong yang melawat Mongolia. Tuanku Sultan Ibrahim turut diiringi Yang Amat Mulia Tunku Parlimen Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim dalam lawatan pertama ke Mongolia. Baginda tiba di Mongolia kemarin atas jemputan peribadi daripada Presiden Mongolia bagi lawatan selama 3 hari. Dilahirkan pada 25 Februari 1988 di Republik Czech, merupakan Sultanah Kelantan dan permaisuri kepada Sultan Kelantan ke-29, Sultan Muhammad Kelima. Sultanah Nur Diana Petra Abdullah diputerakan di Republik Czech pada 25 Februari 1988. Sultanah Nur Diana Petra Abdullah telah dimasyhurkan dengan kurniaan pangkat kemuliaan yang membawa gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultanah Kelantan pada 2 Ogos 2022, 3-4. Gelaran DYMM Sultanah Kelantan diperuntukkan untuk permaisuri sultan yang berasal dari orang kebanyakan, rakyat biasa, manakala gelaran DYMM Raja Perempuan Kelantan diperuntukkan untuk permaisuri sultan yang berketurunan diraja. Gelaran ini kali terakhir digunapakai oleh DYMM Sultanah Zainab, Nik Wan Zainab binti Nik Wan Muhammad Amin, permaisuri kepada KDYMM Sultan Muhammad IV Ibni Sultan Muhammad III, 10 Februari 1899-23 Disember 1920. Dalam lipatan sejarah Kesultanan Kelantan juga terdapat 3 permaisuri yang bernama Zainab, iaitu 1. Sultanah Zainab, Nik Wan Zainab binti Nik Wan Muhammad Amin, permaisuri kepada KDYMM Sultan Muhammad IV, 1899-1920. 2. Raja Perempuan Zainab I, Tengku Zainab binti Tengku Zainal Abidin, permaisuri kepada KDYMM Sultan Ibrahim,
19441960. 3. Raja Perempuan Zainab II, Tengku Zainab binti Tengku Muhammad Petra, Permaisuri kepada KDYMM Sultan Yahya Petra, 1960-1979. Cik Puan Elia Suhana binti Ahmad merupakan bekas isteri kedua Sultan Kelantan, Sultan Ismail Petra. Mereka berkahwin pada 23 Disember 2007. Kononnya Cik Puan telah diceraikan pada 12 Februari 2010 di hadapan beberapa saksi di Singapura dan tidak layak melawat baginda. Pada 4 Februari 2010, Mahkamah Tinggi Syariah memberi hak melawat kepada Cik Puan Elia untuk melawat Tuanku Ismail Petra di Hospital Mount Elizabeth, Singapura setiap Sabtu sehingga pagi Isnin. Begitulah guys kegiatan Sultan Johor dan Sultan Kelantan. Di Malaysia memang ada banyak sultan, yakni ada 9. Nah, satu di antara mereka menduduki posisi sebagai yang di-Pertuan Agung secara bergiliran. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.